Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nukman Zikri bin Muhammad Hafiz dari kelas BM2 Amilan Jun 2023 Keluaran 2028. Pertama sekali ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya Puan Zawiyah binti Bahrum kerana telah banyak membimbing saya dalam menyiapkan video tugasan ini. Baiklah, saya mulakan dengan penerangan konsep kesusastraan Melayu terlebih dahulu. Kesusastraan Melayu ialah hasil dan ciptaan seni yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu yang disampaikan melalui bahasa. Istilah kesusastraan dari bahasa Sanskrit iaitu sastra. Sas bermaksud mengarah atau mengajar, manakala tra pula bermaksud alat. Jadi apabila digabungkan perkataan sastra, ianya membawa maksud alat untuk mengajar. Menurut Kamus Dewan pula, kesusastraan ialah hasil seni atau karya tulisan dalam bentuk prosa dan puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan tertentu. Oleh itu, kesusastraan Melayu adalah hasil karya yang mengandungi kata-kata indah, mesej tersirat serta menggambarkan kehidupan individu atau masyarakat. Seterusnya, kita beralih pula kepada jenis, bentuk dan ciri kesusastraan Melayu. Kesusastraan Melayu dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu puisi dan prosa. Puisi mempunyai dua bentuk, iaitu puisi tradisional yang terdiri daripada pantun, seloka, syair dan gurindam. Dan manakala puisi moden pula hanya satu, iaitu sajak. Prosa juga mempunyai prosa tradisional dan prosa moden. Prosa tradisional pula terbagi kepada dua, iaitu sastra rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, seperti cerita berbentuk mitos, legenda dan cerita rakyat. Manakala sastra istana ialah ditulis oleh pengarang istana. Cerita berbentuk mitos ialah cerita yang dianggap suci dan dianggap benar-benar terjadi, seperti kisah pembukaan Kota Melaka. Manakala cerita berbentuk legenda ialah cerita yang dianggap benar-benar berlaku tetapi tidak dianggap suci, seperti hikayat Hang Tuah. Dan yang terakhir ialah cerita rakyat, ialah berbentuk prosa dan tidak dianggap benar-benar terjadi, seperti cerita binatang seperti Sang Kancil dan Sang Buaya, cerita Pelipulara oleh Tok Selampik dan Awang Batil seperti hikayat Malin Deman, dan juga cerita jenaka seperti Pak Pandir. Manakala sastra istana pula yang dikarang oleh pengarang istana adalah seperti hikayat Raja Pasai. Prosa moden ialah seperti cerpen, drama dan juga novel. Antara novel terkenal ialah novel yang dikarang oleh A. Samad Said, novel Salina. Baiklah, seterusnya kita lihat pula fungsi sastra Melayu. Sastra Melayu berfungsi sebagai hiburan. Ia terhasil daripada keindahan kata-kata yang diungkapkan, irama atau rentak tersusun seperti pantun yang mampu membelah emosi para pembaca dan pendengar. Elemen lucu juga hadir seperti dalam cerita jenaka Pak Pandir dan Pak Kaduk. Seterusnya, fungsi sastra Melayu juga ialah sebagai alat pendidikan. Pengarang-pengarang menterjemahkan bidang ilmu seperti ekonomi, politik, sosiologi dan agama ke dalam bentuk puisi atau prosa. Pengalaman yang banyak oleh para pengarang inilah membolehkan mereka memasukkan nilai-nilai pengajaran, moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya ke dalam puisi dan prosa bagi mendidik dan memberi pesanan kepada masyarakat. Seterusnya juga, fungsi sastra Melayu juga ialah sebagai alat untuk berdakwah. Pengarang menggunakan puisi dan prosa sebagai medium untuk mereka menyampaikan mesej-mesej agar sentiasa berbuat baik dalam kehidupan seharian. Ia juga digunakan bagi menyampaikan syariat-syariat Islam, buktinya seperti dalam Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Akhir sekali, fungsi sastra Melayu ialah sebagai medium protes dan juga kritikan sosial. Pengarang sastra menggambarkan realiti kehidupan masyarakat daripada pelbagai dimensi melalui puisi dan prosa yang diolah menjadi bentuk kreatif dan berestetika. Melalui karya sastra, ia mampu mempengaruhi tindakan tata susila dengan tujuan menegur, mengkritik dan menyampaikan mesej secara tersirat tanpa ada mengenakan kepada pihak-pihak tertentu, dan ianya disampaikan secara umum kepada masyarakat Melayu. Kalau bertanak dengan menggulai, mengacau gulai, pecah isinya. Kalau gelak nak jangan mengilai, kalau mengilai rendah budinya. Daripada rangkap pantun itu tadi, dapat kita ketahui bahawa pembayang dan maksud pantun itu mempunyai saling berkaitan. Di mana pembayang pantun mengatakan bahawa kalau kita memasak sesuatu gulai, hendaklah kita memasak dengan penuh berhati-hati. Hal ini kerana dikhawatiri apabila kita terlalu masak gulai tersebut, ianya akan menyebabkan isi gulai itu pecah. Begitu juga dengan maksud pantun itu, iaitu apabila kita bergelak ketawa, hendaklah kita mengawal gelak ketawa kita itu. Kerana dikhawatiri gelak ketawa kita yang berlebihan itu menyebabkan orang di sekeliling kita menjadi tidak selesa dan mengganggu ketenteraman orang lain. Begitulah
apabila kita gelak ketawa dengan menilai ini, ianya akan menyebabkan kita bersifat sombong sehingga harga diri kita menjadi rendah kepada masyarakat sekeliling. Sebenarnya ketawa itu tidak salah kerana telah menjadi lumrah manusia yang mempunyai perasaan. Jadi apabila kita bergelak ketawa, hendaklah kita mengawal gelak ketawa kita supaya ianya mencerminkan akhlak diri kita yang baik serta budi pekerti diri kita sebagai masyarakat Melayu yang berbudi pekerti. Gurindam 12 Fasal 1 karya Raja Ali Haji. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Baiklah, gurindam ialah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui gurindam 12 yang saya bacakan itu tadi. Bentuk gurindam adalah terikat di mana terdiri daripada 2 baris rangkap iaitu sebab dan akibat, mengandungi 3 hingga 6 patah perkataan dengan skema rima akhir AA. Akal budi pengarang pada fasal pertama karya Raja Ali Haji Gurindam 12 ini adalah menjelaskan bahawa kehidupan seseorang individu yang tidak mengenal Tuhan akan musnah tanpa tujuan dan matlamat yang jelas. Senang cerita, seseorang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya adalah seperti kosong kerana dia tiada tujuan untuk hidup dan tiada matlamat yang ingin dia capai ketika dia hidup di dunia sementara ini. Hal ini akan menyebabkan seseorang individu itu sentiasa berada dalam kerisauan dan kegelisahan. Jika seseorang itu mengenal agamanya, maka kehidupan mereka akan lebih teratur dan kukuh walaupun menghadapi pelbagai jenis rintangan. Konsep falsafah turut terdapat di dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini, iaitu falsafah merujuk kepada sifat cinta terhadap ilmu dan kebenaran. Konsep falsafah yang terdapat dalam gurindam ini berkait rapat dengan pelbagai persoalan mengenai kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dari aspek akidah, tasawuf, syariat, rukun Islam dan kepentingan menjaga akhlak. Melalui Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini, dapatlah kita ketahui bahawa orang Melayu terdahulu sangatlah intelektual dan kreatif kerana mereka menggunakan gurindam seperti ini untuk mereka menyampaikan dakwah, memberi sindiran dan juga didikan agama kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam untuk sentiasa mengenal Allah SWT dan sentiasa melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Sloka Pak Pandir. Pandai, pandai, pandai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, hartanya habis, badan tergadai. Akal budi manifestasi masyarakat Melayu yang terdapat di dalam sloka Pak Pandir ini ialah sindiran terhadap individu yang bersikap mengutamakan orang lain. Sikap negatif ini perlu ditinggalkan kerana ia merugikan diri sendiri dan juga keluarga terdekat. Sikap yang sepatutnya ialah mendahului keluarga yang terdekat terlebih dahulu, bukannya orang luar yang hanya mementingkan diri sendiri disebabkan tiada talian darah. Buktinya Pak Pandir bukan sahaja ia mengabaikan anaknya, malah ia juga menyakiti anaknya sendiri, sebagaimana dalam frasa anak dipijak. Manakala pihak yang tiada kaitan langsung dengan keluarganya Pak Pandir ini pula diberi layanan yang baik, sebagaimana dalam frasa dagang dijinjing. Manakala dalam baris hartanya habis tergadai menunjukkan gambaran bahawa Pak Pandir tidak pandai mengurus hartanya. Ada berkemungkinan watak Pak Pandir ini seorang yang boros berbelanja, banyak hutang dan juga terpaksa menggandaikan hartanya untuk melunaskan hutang-hutang itu. Ada kemungkinan besarnya juga watak Pak Pandir ini suka berjudi ataupun bahasa lainnya bertaruh. Apabila seseorang itu bertaruh, sudah tentu ia memerlukan wang ataupun harta sebagai wang taruhan. Jikalau ia kalah berjudi, ia akan menjual hartanya sendiri demi melunaskan ataupun membayar hutangnya kepada orang yang menang pertaruhan itu. Pengarang juga mengkritik sikap individu yang terlalu mendengar kata pihak lain dan cepat terpengaruh dengan pihak lain. Seperti frasa mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Aspek akal budi juga dapat dilihat apabila pengarang mengkritik sikap masyarakat kita yang suka tidak memberi faedah kepada orang lain. Seperti dalam frasa gelagak rambutan jantan. Seperti yang kita tahu, rambutan jantan ianya hanya berbunga tetapi ia tidak boleh berbuah. Syair Perahu karya Hamzah Fansuri.
Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetulkan jalan tempat berpindah, di sanalah itikaf diperbetuli sesudah. Berdasarkan rangkap satu syair perahu itu tadi, penyair iaitu Hamzah Fansuri ingin menceritakan perjalanan hidup yang perlu diperbetulkan demi kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Penyair menganjurkan umat manusia untuk sentiasa berfikiran terbuka dalam usaha memantapkan keimanan diri terhadap Allah SWT. Hal ini dikatakan demikian kerana hanya melalui iman yang mantap sahaja boleh mendorong manusia itu ke arah kejayaan yang hakiki. Akal budi mengenai pemikiran agama akan menyebabkan ketakwaan seseorang individu itu bertambah disebabkan oleh kesedaran untuk sentiasa beribadah. Dalam rangkap kedua pula, penyair meminta kita untuk mengenali diri sendiri. Apabila kita sudah mengenali hakikat diri kita sendiri, barulah kita dapat mengenali Allah SWT yang menciptakan diri kita ini. Selain itu, penyair juga mengibaratkan kehidupan manusia ini sama seperti menaiki sebuah perahu. Seperti yang kita tahu, apabila kita menaiki perahu, kita akan berhadapan dengan ombak yang ganas ataupun angin yang kencang dan pelbagai lagi dugaan di atas sebuah perahu. Begitulah juga dengan kehidupan kita di dunia ini, di mana kita terpaksa melayari kehidupan dunia yang sementara ini dengan penuh cabaran, rintangan dan dugaan yang Allah ciptakan kepada kita. Dugaan dan cabaran itu bagi melihat tahap keimanan dan tahap kecintaan kita kepadanya. Tujuan tamsilan ini ialah untuk mengharapkan kita bahawa bersedialah untuk menghadapi ujian dunia yang bersifat sementara ini. Jika kita berjaya mengharungi ujian ini, kita akan dapat berlabuh dengan selamat di Pulau Idaman. Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Idaman itu? Ianya ialah syurga Allah SWT. Baiklah, kesimpulannya, sastra adalah wadah pembentukan masyarakat cendekiawan Melayu yang berestetika. Oleh itu, sebagai masyarakat Melayu sendiri, kita perlulah memartabatkan semula karya-karya sastra yang dihasilkan oleh nenek moyang kita, agar generasi yang terbaharu dan generasi yang akan datang dapat terus menikmati dan mempelajari apa yang nenek moyang kita sampaikan sejak dahulu lagi.